Saya cuba yang sebaik mungkin untuk cut video ni. Hai, saya Tira, selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini saya akan berkongsi sedikit buku yang saya telah baca, iaitu Anak Sampah karya Puan Nur Samilah Samsudin. Buku ni mengandungi 55 bab tambah dengan 1 prolog dan 2 epilog. Dia agak tebal, tapi tidak mengapa. Buku ni sangat-sangat cepat pacingnya. Buku ni mengisahkan seorang bayi yang telah ditemui di puncak sampan. Macam boleh bayangkan tempat pembuangan sampah ada beberapa puncak kan. Dan lelaki yang menemui bayi tersebut adalah Aki dia, orang tua. Aki ni telah berkahwin dengan isteri dia, nama dia Wan. Diorang sudah hampir di ujung usia. Diorang masih tidak ada zuriat. Dia jumpa bayi ni, diorang sangat-sangat bersyukur. Dan diorang ambil keputusan untuk ambil bayi ni dan bagi nama Naim. Sebenarnya Aki dengan Wan ni, diorang tinggal di kawasan perumahan setingkat yang berhampiran dengan tempat pembuangan sampah. Bukan Aki dengan Wan saja yang tinggal di situ, adalah ramai lagi keluarga yang tinggal berhampiran lah. Aki ni sebelum dia ambil bayi tersebut jadi anak angkat dia, orang keliling, especially Pak Dola, dia tentang lah. Sebabnya Aki tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kerja Aki adalah kutip botol ataupun sampah-sampah yang boleh dijual semula. Pak Lola cakap, macam mana mau jaga baby ni, mau jaga bayi ni kalau tidak ada pendapatan yang tetap. Tapi Aki jenis yang percaya dengan rezeki Allah. Dia cakap rezeki Allah tu luas. Dia akan usaha sehabis baik untuk besarkan Naim. Sepanjang baca macam mana Naim membesar tu, yang mengajar saya untuk sentiasa ingat yang ada orang lagi susah daripada kita. Kita mesti bersyukur setiap hari. Dia punya susah tu sampai kadang-kadang dalam umur 7 tahun. 7 tahun ke 10 tahun, saya tak ingat. Tapi sekolah rendah lah. Tangan orang kan kecil. Boleh bayangkan kan, beras yang ada di rumah segenggam tangan budak-budak tu. Segenggam tangan budak-budak. Kecil kan. Bahan-bahan yang di rumah tidak selalu ada. Walaupun sebenarnya barang tu keperluan asas. Beras, garam. Sampailah satu hari ditakdirkan Allah ambil Aki dengan Wan. Naim terpaksa hidup sendirian. Pak Cik Dola tu ajak dia, jomlah tinggal sekali kan. Siapa mau jaga Naim? Di rumah tu kosong, tidak siapa-siapa. Perlu ada orang dewasa yang pantau Naim. Tapi Naim kata tidak mengapa. Dia mau jugalah duduk di rumah tu. Sebabnya satu dia rindu Aki dengan Wan. Dan lagi satu dia daripada kecil dia tidak mau, dia ada sikap attitude right. Dia tidak mau susahkan orang lain. Sampai satu hari ada insiden yang menyebabkan Naim terpaksa dihantar ke rumah akhlak. Ini bukan spoiler tau. Dalam sinopsis, Naim, Ikram, Farhan dan Hakimi, anak-anak yang tercampak ke rumah bakti kasih. Babak korban dalam rumah bakti kasih tu di mana saya macam bukan belajar lah, macam diingatkan lagi sekali, diingatkan oleh penulis yang kita tidak boleh judge semua orang sama. Sebab diorang punya background family lain-lain, dengan diorang punya punca yang menyebabkan seseorang itu menjadi seperti begitu pun lain-lain. Jadi kita macam tidak boleh judge, dia ni macam tu, tak boleh macam tu lah. Okay, ya, jangan dia curang sesuka hati. Dalam rumah bakti kasih tu nanti Naim bertemu dengan 3 orang lelaki tadi tu, sebut tadi. Dalam tu dia belajar untuk survive, belajar berserba sedikit tentang kehidupan berdasarkan pengalaman orang lain. Dalam buku ni yang buat saya menangis, saya ada upload tau dekat video dekat TikTok. Lepas tu penulis komen. Lepas tu saya cakap dah habis baca. Lepas tu cakap saya menangis sampai hidung tu sumbat kan. Sebabnya watak Hakimi sangat-sangat, dia macam saya tengok cermin tau. Sebab pekerjaan ayah Hakimi sama dengan pekerjaan abah saya. Jadi, dan ada beberapa poin tu yang buat saya terasa sedikit. Lepas tu saya macam ya lah, saya tak mau cakap pasal tu. Tapi apa yang kita boleh belajar dalam buku ni adalah dia pasal Naim tau. Naim ni dia terlalu dia terlalu positif tau. Apa-apa yang jadi dekat dia, apa-apa yang jadi terhadap kawan-kawan dia, dia macam tidak, dia macam itulah kau lah ni punca benda ni jadi masalah, kau lah ni punca. Dia tidak tuding jari macam tu. Dia cakap ni semua sebab Allah yang mahu benda ni jadi. So kita tak boleh nak salahkan orang sebenarnya. Allah
jadikan benda ni, munculkan masalah sekian-sekian, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membagi, untuk memberi pengajaran kepada kita, untuk memberi pengalaman kepada kita, macam tu. Contoh kalau ada masalah ni muncul, macam mana kita mau overcome benda tu. Lagi satu, saya macam terasa betul masa Naim makan nasi lemak. Ya Allah, dia punya bersyukur dapat makan nasi lemak tu, macam dia bersyukur sangat. Dia macam, dia cakap, okay, ada hikmah yang kenapa dia masuk rumah bakti ni. Salah satu, makanan. Macam, kalau kita kan kadang-kadang macam, nasi lemak lagi, macam bosan kan. Tapi orang lain yang tidak pernah makan nasi lemak dan mungkin jarang makan nasi lemak, bila dapat nasi lemak tu, ya Allah, nikmatnya, macam tu. Macam, ouch. Okay, banyak tau quote yang saya suka dalam buku ni. Okay, dia macam ni. Aki dengan Wan ni, dia kategori sangat susah bagi saya. Sebab kadang-kadang macam ada orang cakap, itulah siapa suruh tak ada saving, kan dah susah. Tapi kita tak boleh cakap begitu, sebabnya kadang-kadang ada orang yang tak boleh saving. Sebab duit yang dia ada memang cukup-cukup untuk dia makan. Dan kadang-kadang duit yang ada terpaksa dia orang guna sebagai emergency. Kena guna sekarang, tak boleh saving. Kalau saving untuk masa depan, sekarang dia orang takkan hidup. Macam tu. Ni ayat daripada Pakcik Dola tau. Sebab wife dia pernah cakap, Makcik Selama macam tentang lah idea Aki untuk simpan dan jaga Naim. Jadi Pakcik tu marah, dia kata, budak itu akan hidup dalam miskin harta tetapi kaya jiwa. Macam kita tidak kaya tetapi kita saling tolong menolong. Siapa sangka rezeki kita sentiasa cukup walau tidak ada baki yang mampu disimpan untuk keperluan masa hadapan. Masa hadapan kita serah pada Tuhan. Mensingkan masa depan pun tidak ada apa, dia kata. Hanya dapat sakit kepala. Okay, next. Sebab itu aku rasa kita dah tak macam kawan. Aku suka nak berkongsi fikiran dengan kau. Bila kau sebut sesuatu, tanya sesuatu, aku jadi berfikir sama. Aku suka. Tapi sekarang ni, kau banyak simpan seorang. Kau macam orang yang berenang dan meneroka lautan dalam seorang diri. Kalau dapat sesuatu, kau dapat seorang. Kalau lemas pun, kau seorang. Tapi, yalah, kita macam susah kan kalau kita macam ada something yang berselirat dalam fikiran kita, dalam otak kita ni, macam susah untuk kita share dengan orang lain. Macam, so kadang-kadang kita rasa macam benda tu benda remeh. Kenapa kau perlu fikirkan sampai sakit kepala macam tu? Mungkin bagi orang remeh, tapi bagi kita, no, bukan remeh, ni masalah negara. Diam tidak akan mengeluarkan awak daripada kepompong masalah. Untuk meneruskan hidup, kita perlu membuat pilihan. Pilihan yang menggerakkan fasa hidup seterusnya. Walaupun diam itu satu pilihan, tetapi ia tidak akan menganjakkan hidup awak. Jangan memilih untuk statik sahaja. Air yang bertakung tidak mengalir, akhirnya akan tercemar. Pilih untuk jadi air yang mengalir, seperti sungai, walaupun ada banyak halangan yang ditemui yang menghalang alirannya. Okay, lepas itu, ini dia macam pasal bergurau kasar lah. Macam pukul-pukul, macam, weh, setan kau ni, macam tu, kau ni bodoh lah, macam tu. Tapi tidak semua tingkah itu diterima. Tidak semua. Ada yang masih menganggap melampaui batas, menginjak marwah. Ada yang sampai dendam. Ni pasal judge orang. Ayat dia macam ni. Asal jual burger, asal muka haprak, ada kesan toreh, semuanya budak tak berguna. Macam, yelah, macam kita kadang skeptikal kan. Buku ni banyak sangat dia punya ni lah, benda-benda yang buat saya macam terasa betul. Padahal bukan siapa suruh. Dengan membaca buku lah, kita dapat banyak teguran juga kan sebenarnya. Ni, muka surat 305 ni, saya terkejut tau baca scene ni. Saya macam, saya tak tahu lah, mungkin penulis pernah berjumpa dengan orang yang begitu. Tapi dia punya, dia macam, kenapa ada orang yang macam tu? Saya tertanya-tanya macam, kenapa orang macam ni wujud rupanya? Macam masih lagi orang memperhatikan masalah tu. Macam kenapa dia perlu ada rasa itu? Tapi di sini Naim respon, dia masih hamba Tuhan. Tentang apa yang dia sembah bukan masalah untuk kita fikirkan. Pengakhiran dia dan kita belum tentu betul. Dan aku membesar dengan budi dia. Aku tidak pernah memandang dia dengan perbezaan warna kulit, bangsa dan agama. Apabila perbezaan warna kulit, bangsa dan agama ni, mungkin yang tengok video ni mungkin boleh bayangkan apa sebenarnya yang konteks di situ. Yang membuatkan saya macam, kenapa perlu tanya soalan ni? Kenapa?
Aduh, macam what? Sama macam marah sekejap lagi keram masa tu. Dan sama juga dengan dia. Dia tidak pernah menganggap aku ini anak Melayu. Dia tidak pernah menganggap aku itu Melayu, Islam, lain agama dan kepercayaan semasa dia menghulurkan bantuan. Tidak pernah. Malah dia tidak pernah geli dengan aku yang dijumpai di puncak sampah. Dia juga pandang aku dan Aki dengan pandangan kasih seorang manusia. So, ya, itu saja tentang buku ni. Dia memberikan banyak pengajaran. Saya rasa buku ni sesuai untuk anak remaja juga. Sebab dia, okey, kalau ibu bapa cakap, alah, mana boleh baca? Kasar kan? Diorang kan di rumah bakti kasih. Mesti banyak pukul-pukul, gaduh-gaduh. Betul. Tapi, dia beri banyak kesedaran juga. Mungkin boleh bagi buka mata para pembaca yang kehidupan orang ni berbeza-beza lagi tentang masalah kewangan semua tu. Dan kan kalau macam anak-anak kan cerewet kan makan tu, asyik, suruh dia baca buku dia. Tengok apa Naim makan. Tengok macam mana Naim terpaksa usaha untuk cari duit, mau makan macam mana, baca. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal sampai habis. Bye!